السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita mulakan semula kuliah kita ni setelah tertangguh disebabkan kerana keadaan pandemik di negara kita dan juga di negeri Perlis ini. Walaupun pada awalnya kita dalam keadaan yang baik, kemudian ada peningkatan kes, kemudian sekarang ada peraturan yang banyak tentang kehadiran ke masjid yang membabitkan masalah qaryah dan seumpamanya. Pun begitu, insya-Allah hari demi hari pentadbiran agama Islam dalam negeri ini berusaha untuk membuka seluas-luasnya, dan kita dapati alhamdulillah sehingga kini Perlis antara yang paling luas membuka ruang untuk memberi peluang kepada orang memakmurkan masjid, walaupun ada peraturan yang masih lagi menghalang masjid bergerak begitu aktif. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah syarahkan pada kuliah-kuliah yang lepas tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila seseorang kamu salat kepada sesuatu yang menjadi sutrah dia daripada manusia, yang menutup, sutrah ni asalnya menutup, yang menutup dia dengan manusia. Yakni kalau kita sembahyang dan kita letak di hadapan kita sesuatu, dalam hadis-hadis yang lepas kita sebut tentang muakhiratul rahl, macam yang tempat sandar di belakang unta ataupun kuda, ataupun kita letak apa-apa saja sebagai tanda kawasan salat kita. Itu maksudnya idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu, apabila kamu salat kepada sesuatu yang menutupnya. Seorang kamu salat kepada sesuatu yang menjadi sutra minan nas, yakni bila dia letak, katakanlah dia letak kursi ataupun dia letak kayu tiang ke apa, dia disebalat di belakang tiang,
ataupun dia letaklah apa-apa bed dia, dah ada kawasan dia dalam solat. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, tiba-tiba ada orang yang mana nak lintas juga di depan dia. Jadi hadis ni dia kata, yang pertama, step yang pertama kena letak dulu. Yang kedua, ada orang nak lintas, yang ni kena letak tu sutrah tu. Kemudian ada orang, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, dan kemudian ada orang yang nak lintas di hadapannya, falyadfa'hu, tolak dia, fa in aba falyuqatilhu, jika dia enggan, perang dengan dia, lawan dia. Qatil tu lawanlah, bukan pergi cabut pisau bunuh dia. Dia daripada mufa'alah, qatala, sebab qatala tu bunuh, tapi fayuqatilhu, perang dia lah, lawan dia lah. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia syaitan, kata Nabi. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut, riwayat Bukhari, fa inna ma'ahul qarin, kerana bersamanya al-qarin, bersamanya qarin. Kita jelaskan hadis ini dulu untuk kita faham bersama dengan lebih jelas. Iaitu yang pertama ialah, kalau orang lintas kita tak boleh tolak dia, melainkan setelah kita meletakkan sutrah. Kita mungkin boleh halang bagi syarat dia jangan lintas, tapi kita tak boleh nak berkeras tolak dia macam tu, sebab kita tak letak sutrah. Setengah orang bila orang main, pam, dia tolak, sedangkan dia tak letak sutrah. Dia kena letak sutrah dahulu, kerana dalam hadis ni dia kata letak sutrah. Kalau dia letak sutrah, maka sutrah itu menjadi penanda antara dia dan kawasan solat dia. Janganlah dia solat di sini, sutrah tak ada, jauh nak bagi orang tak lintas. Maka kalau orang lintas dalam depan dia boleh menghalang mereka. Cuma macam mana kita sebut dahulu, kalau dia solat berjamaah, sutratul imam sutratullah. Sutrah imam adalah sutrah dia, maksudnya dia tak boleh halang orang, jangan lintas depan imam dia, depan dia boleh lintas. Kita baca dalam hadis yang lepas, ada bab lintasan wanita himar dan kalbul aswad dan anjing hitam. Dan mazhab dalam hal ini ada beberapa pandangan. Jumhur, majoriti para ulama menyatakan semayang tak batal, tapi khusyuk batal, pahala kurang. Sebahagian mazhab, khususnya di kalangan mazhab Ahmad, mereka menyatakan bahawasanya semayang batal kalau himar, wanita atau anjing hitam lalu. Pun kalau dia semayang berjamaah, himar lintas di hadapan dia, mereka juga kata tak batal, kerana sutrah dia hak di imam, bukan di dia. Dalil mereka, Ibnu Abbas naik kaldai lintas dalam saf salat di Mina, dan Nabi tak bantah. Hadis ini adalah merupakan hadis yang menunjukkan kita boleh bertegas
kepada orang yang cuba lintas di hadapan kita setelah kita meletakkan sutrah. Nabi kata, fa inna ma huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Kawan hak lintas depan orang tu syaitan. Syaitan ni asal Arab ni, syaitan ni ialah maksud sesuatu yang jauh. Tasyaitana ya tasyaitanu, syaitan, bersyaitan yang jauh daripada rahmat Allah, syaitan lah. Cuma Quran dia kata syayatinul insi wal jin, syaitan di kalangan manusia dan jin. Artinya manusia pun boleh jadi syaitan juga. Cuma hadis ni dalam riwayat Bukhari dia kata fa inna ma'ahul qarin, bersama dengan dia qarin. Qarin ni adalah syaitan yang ada bersama dengan seseorang. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata ma min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin, dalam riwayat wa qarinuhu minal malaikah. Tak ada satu orang melainkan akan ada pada dia qarin dia daripada jin dan qarin dia daripada malaikat. Yani semua kita ni ada satu jin, satu malaikat. Sahabat kata, hadis Muslim, sahabat tanya Abdullah bin Mas'ud riwayat, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, kau pun ada ke? Sahabat tanya, dah kita semua, takkan Rasulullah pun ada juga jin hak dia ikut tu, syaitan hak dia ikut ni? Nabi kata wa iyaya, aku pun ada. Illa, kata Nabi, annallaha a'anani alaih, melainkan Allah telah tolongku di atasnya, fa aslam, maka dia pun telah Islam. Perkataan dia telah Islam, setan ni Islam. Ulama muskil, mereka kata fa aslam ni maksudnya dia pun menyerah, kerana istaslam maksudnya dia menyerah. Seperti dalam riwayat Darqutni dan seumpama, di dalam riwayat Ad-Darimi dan selainnya, fa aslam, maka dia telah Islam. Fala ya'muruni illa khaira, dia tak menyuruh aku melainkan yang baik. Ini qarin ni. Qarin ni dia selalu ikut kita lah. Di mana-mana kita pergi, dia ikut kita. So dia ada bagus information tentang kita. Bila kita pergi kat Bomo yang berurusan dengan jin, Bomo mungkin boleh tanya jin dia, kalau dia berinteraksi dengan jin, dia tanya jin dia ni 3 hari lepas duduk mana? Dia kata dia ni 3 hari lepas dia pergi sekian-sekian rumah adik-beradik dia sekian. Oh, adik-beradik dia tu macam mana? Adik-beradik dia ni orang dia tinggi-tinggi macam tu. Kerja apa? Kerja di negeri Kedah contohlah. Bomo pun berlakon, rasanya 3 hari lepas ni ada pergi mana-mana tak? Dia pun terkejut. Macam mana Bomo boleh tahu? Kelas Bomo ni kita.
Ada tak pergi jumpa satu orang tinggi-tinggi macam ni, kena mengena juga ni? Allah, Pak Lang hang. Oh itu terlintas. Dia ni duk kerja belah seberang kan, Kedah kan. Oh betul-betul pandai tu umur. Dia bukan bomoh hak Piramli kat tangan tu. Dia ni ada masalah ni. Sah dah aku dah ingat selama ni memang Palang hang buat, memang dia buat tu. Gaduh. Kita kata bomoh fitnah, dia nak fitnah macam mana? Dia tahu maklumat dia bagi betul. Bomoh ambil mana maklumat tu? Bomoh ambil kat qarin tu. Sebab tu kita pergi tu, ahli sihir, dia tanya qarin tu. Dia ni pak dia siapa? Pak dia ni sekian-sekian. Pak cik ni pun bukan orang sebarangan. Orang, uish, pak kita pun dia tahu. Lepas tu Tok Wan kita pun dia tahu. Kita percaya pakai ulang kat bomoh tu. Syaitan menghidupkan baghdha, menghidupkan permusuhan di kalangan manusia. Kita percaya lepas tu mati, satu orang tu mati. Bila mati, dia balik mai. Tu bukan roh dia tak balik mai dah. Jin tu pun dia rasuk. Sebahagian orang tu dia masru' histeria. Ada histeria berapa jenis? Sebahagian tekanan mental, sebahagian disebabkan oleh kerana gangguan syaitan, jin. Lalu jin ni pun masuk dalam dia. Ahlus sunnah percaya jin boleh untuk merasuk manusia. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Quran. Orang yang makan riba tidak berdiri dia melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan disebabkan penyakit gila. Yani Mu'tazilah kata no, tak boleh berlaku. Tidak mungkin ada dua soul in one body. Tak mungkin ada dua ruh dalam satu badan. Ahlus sunnah percaya kata boleh berlaku. Dan manusia telah tengok hal itu berlaku. Bila berlaku dia pun bercakap, wih, dia cerita semua, aku ni, hang ni siapa? Aku ni adalah Tok Wan hampa. Oh, betul ke hang Tok Wan kami? Cuba cerita, Tok Wan suka apa? Aku ni dulu, dia sebut detail tentang Tok Wan dia. Dia kata, macam mana dia boleh tahu semua ni? Sebab dia apa? Dia qarin tadi. Sebab dia qarin tadi. Qarin tu menipu ramai orang, tersesat jalan. Asal dia punya peranan qarin tu menyuruh kita kepada benda yang jahat, menyuruh kita kepada benda yang jahat. Qarin tu apa? Qarin tu di kalangan jin tadi. Qarinuhu minal jin. Para ulama bincang, setan-setan ni, syaitan yang Nabi sebut syaitan ni, dia di kalangan apa? Syaitan dia di kalangan jin. Sebahagian para ulama kata jin tu asalnya setan. Macam mana manusia ni asalnya Adam, jin tu asalnya setan. Itu pendapat Ibn Taymiyah. Namun tidak ada nas dalam masalah ni. Yang penting
Jin, syaitan jenis yang sama. Hak mana kafir, jahat apa semua tu syaitan. Di kalangan jin ada yang beriman. Iblis yang tak mau sujud kepada Adam tu, dia daripada apa? Jin ke malaikat? Jin ke malaikat? Jin. Buku-buku tafsir ada yang menyebut kononnya iblis di kalangan malaikat yang dahulunya adalah malaikat yang menjaga syurga lah, yang menjaga macam-macam, kemudian dia derhaka, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia. Banyak panjang cerita mereka tentang kedudukan tinggi iblis yang dahulunya malaikat. Ada buku tafsir yang sebut hal itu, tetapi tidak ada sebarang argumen yang membuktikan hal itu. Hanya kerana mereka menyatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Kami perintah pada malaikat, ketika kami katakan kepada malaikat sujud pada Adam, mereka sujud kecuali iblis. So kecuali iblis, so iblis among daripada grup malaikat berdasarkan ayat. Tetapi di dalam surah Al-Kahf Allah Ta'ala kata wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis akana minal jin fafasaqa an wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis, dan dia termasuk di kalangan jin yang mana dia telah fasik, telah menentang perintah Tuhannya. Jadi clear, iblis di kalangan jin. Di kalangan jin itu, yang kafir iblis tentu dah chop pada dia, ifrit chop. Tapi jin, di kalangan jin ada ya juga yang beriman. Ada yang beriman. Sebab tu Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Maksudnya jin diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama, dan jin ni beranak pinak, berketurunan, ramai, dan duduk pada alam dia. Banyak benda saya sebut pada tuan-tuan, banyak hal yang dahulunya orang tak tahu, sekarang orang tahu kerana kemajuan teknologi dan pengetahuan. Dulunya mungkin pelik. Handphone ni, saya call, tak saya ada satu orang terkenal call, saya tak boleh angkat. Call kawan ni mungkin duduk di US, duduk di Brazil ke, duduk di Mekah ke, duduk di Jordan ke, saya call, dia angkat, dia boleh sembang. Saya boleh buat lagi video call, saya nampak dia, dia nampak saya. Kalau ahli sihir Firaun hidup masa ni, dia pun pitam tengok, dia pun tak boleh buat. Tapi ini bukan sihir. Ini apa yang ada dalam alam ni, gelombang yang sebelum ni manusia tak nampak, ia wujud, tapi manusia tak boleh nak gunakan, utilizekan, tak boleh nak guna dia. Tapi sekarang bila manusia tahu tentang semua benda ni, dulu hebat Graham Bell buat telefon, tapi kalau dia tengok hari ni tak ada apa lah, dia waya-waya tak ada macam ni. Ahli sihir Firaun tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ini alam ni terlalu banyak secret dia. Tuhan cipta. Jin kita tak nampak,
Tapi mungkin di satu tempat berjuta jin dah, tapi dia wujud. Golongan-golongan ateis yang dahulu kononnya tak mau mempercayai hal-hal yang metafizik, hanya nak mempercayai yang dapat dilihat sahaja. Betapa banyak benda yang tak dapat dilihat, dia proven secara saintifik pun. Islam sebut tentang jin. Hatta fuqaha dahulu bincang tentang perkahwinan manusia dan jin. Bolehkah manusia kahwin dengan jin? Ada orang dakwa manusia kahwin dengan jin. Tak ada dalam nas kata manusia apa disuruh kahwin dengan jin ataupun boleh kahwin dengan jin. Tapi sejak zaman dahulu manusia mendakwa mereka, ada orang dakwa dia kahwin dengan jin. Imam Malik kata, aku tak nampak apa-apa nas dalam melarang hal itu. Cuma jumhur menolak, kerana dia kata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan kamu daripada diri kamu sendiri, jenis kamu, pasangan kamu. So pasangan kamu daripada jenis kamu, kamu bukan kahwin dengan jin. Cumanya ada tak kemungkinan manusia boleh kahwin dengan jin? Saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi kahwin dengan jin, saya nak cerita manusia ni berinteraksi. Saya pernah lah jumpa orang, 2-3 orang lah yang mengaku kahwin dengan jin ni. Tak tahu kan dia tu jin ke, kawan bini dia ke jin ke, ke bini dia orang dia rasa dia jin, tapi dia abang lah jin tu. Arab pun saya jumpa, Melayu ada jumpa. Bukan soal nak percaya superstition tak apa, tapi saya nak cerita hal itu disebut dalam kitab-kitab. Bolehkah jin menggauli manusia? Wallahu alam. Cuma di kalangan mereka yang menyatakan kemungkinan itu berlaku, mereka berdalil dengan ayat Quran. Bila Quran cerita tentang wanita-wanita, dalam bahasa kita bidadari lah, wanita-wanita yang disediakan oleh Allah, bidadari di dalam syurga. Allah sebut 2 kali dalam surah Ar-Rahman. Allah sebut tentang fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam syurga yang Allah sediakan itu, untuk kali pertama Allah sebut dalam surah itu ada 2 kali Allah sebut fihin qasiratut tarf, wanita-wanita yang qasiratut tarf, maksudnya singkat pandangannya. Maksud dia tak pernah tengok lelaki lain, dia hanya tengok lelaki dia dalam syurga saja. Kerana lelaki di dalam syurga itu begitu kacak, lawa, handsome, dan dia diciptakan tak ada pernah dia duk pergi tengok laki ni sehingga terpaut mata dia dengan laki A, B, dan kemudian baru tengok suami dia seperti wanita di dunia. Tapi Allah kata fihin qasiratut tarf, pada syurga yang disediakan itu qasiratut tarf, wanita-wanita yang singkat pandangan mereka, maksudnya hanya melihat suami mereka. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tak pernah mereka itu disentuh sebelum itu oleh manusia ataupun jin. Wanita ni Allah ciptakan memang untuk kamu saja. So walaupun kita duduk di dunia ni muka tak handsome, bini tengok pun lemah, tapi di syurga kalau masuk kita begitu handsome dan cantik, kacak.
Wanita-wanita yang Allah sediakan itu tidak mendapat pernah melihat orang lain melainkan kita sahaja. Segala nafsu dan syahwatnya itu hanya untuk kita sahaja. Lam yatmithun insun qablahum wala jan. Tak disentuh, tak disetubuhi dia. Dan sebagian dia tak dipecah darahnya sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Thomas. Ayat tu kata manusia ataupun jin. Seolah-olah manusia ataupun jin memang mempunyai cara pergaulan hubungan seks yang sama. Seolah-olah ayat itu. Allah ulang ayat tu. Hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang bukan terkurung, yang duduk tersimpan di dalam khemah-khemah yang cantik dan indah. Khemah di syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu berdua, yakni kamu jin dan manusia, nikmat apakah wahai jin dan manusia yang kamu nak dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sekali lagi Allah sebut, bidadari-bidadari itu tidak disentuh sebelum mereka manusia ataupun jin. Memang Allah sedia. Kalau hak mana di dunia ni kahwin mungkin dah dengan janda, dia kata aku ni dunia dapat habuan janda lah. Mungkin kahwin pun bekas orang punya. Allah kata lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masuk syurga aku bagi yang tak pernah tengok orang lain, tengok hampa saja, tak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Janji Tuhan hebatnya. Tuan baca surah Ar-Rahman. Tak apa, saya bukan nak cerita apa. Ayat ini dijadikan dalil oleh setengah pihak untuk menunjukkan bahawasanya oleh sebahagian para ulama untuk menunjukkan kemungkinan boleh berlaku hubungan manusia dan jin. Dan cuma saya nak sebut, syaitan ini dia menipu. Pada setiap zaman ada cara penipuannya. Seketika dunia Islam, kita baca buku banyak cerita tentang tahdirul arwah. Tahdirul arwah, di mana depa panggil spirit-spirit come into coin, spirit-spirit datang ke dalam duit lah apa ni. Sebahagian tu bomo ni guna nama agama, panggil orang boleh bercakap. Cakap ni dia habaqlah dia ni Syekh mana, Abdul Qadir Jilani ke, Wali Songo ke. Pakat percayalah ke orang hak keliling ni, kemudian dia pun berubat. Tahdir arwah ni khidak, penipuan jin. Tak ada wali-wali tu nak masuk badan. Kebelakangan ni syaitan mari dengan benda hak sama juga. Tapi teknik dia lain sikit. Teknik mimpi. Saya cerita tuan-tuan, satu orang datang jumpa saya dalam 2 minggu lepas. Cerita tentang dia stres dan dia nak cari belajar agama dan seumpamanya. Kemudian dia mendapat nasihat daripada satu orang kaunselor dia supaya jumpa dengan satu orang so-called ustaz. Ustaz ni untuk, kerana ustaz ni dia ada satu jenis mesin perubatan lah. Pergi kat ustaz ni mula first pergi, second dia pergi, ustaz ni bagi tahu ustaz ni telah menerima arahan mimpi daripada arahan Rasulullah, melalui mimpi menyuruh perempuan ni kena kahwin dengan dia. Ni cerita ni di negeri kita ni, negeri kita berlaku. Perempuan ni tak mau kahwin. Ustaz ni duk pesu dia, duk kontak dia, hubungi dia. Dia ini arahan Rasulullah juga, tak boleh tolak arahan Rasulullah.
Bini ustaz ni pun join sama. Abang kata memang ni arahan Rasulullah. Lepas tu ustaz tu suruh orang ni berhubung dengan seorang lagi ustaz reality TV. Tapi bukan di Perlis, di negeri sebelah kita, di Kedah. Telefon ustaz reality TV ni, ustaz reality TV ni kata memang arahan Rasulullah. Kod depa dah deal ke macam mana? Jadi bila dah kata, dia lagi confused. Ustaz ni bawa dia semua pergi jumpa ni, bawa jemaah Rasulullah bagi arahan suruh kahwin apa semua, dia tak mau. Dia balik di rumah dia tertidur dan dia mendengar satu suara dalam tidur dia tu kata, awak kena kahwin dengan dia ni, ini adalah arahan aku adalah Rasulullah. Hasilnya dia pun kahwin. Setelah kahwin sekarang ada masalah lah. Dia ada duit, ustaz ni tak ada duit, macam-macam lah kan. Ustaz tu tak biar dia lah, mungkin lah pasal arahan tu pun pasal dia ada duit lah kot kan. Tapi dia punya soalan, dia tanya saya, hak depa dakwa tu okey, boleh kata, tapi saya dengar sendiri ni, saya kata syaitan menipu manusia. Dan dia hadir perjumpaan mereka ini mengiktiraf masitah hak mimpi tu. Dia kata masitah tu senang betul, Nabi duk main kat dia, tapi kesilapan dia cepat sangat dedah. Dan tuan-tuan tengok jadi trend ramai. Saya pun ada terima semalam ni semua seorang datuk profesor pensyarah universiti, profesor datuk, cerita kawan baik dia pun dapat mimpi juga. Sekarang tak semayang tak apa, semua main arahan mimpi. Tadi ada satu artis sangat popular, telefon, family dia pun terlibat dengan game mimpi ni. Semua tak semayang apa dah, duk main mimpi. Dan kita duk tengok mula duk ada penceramah. Negeri kita tak boleh ada lah, kalau ada kita ambil tindakan lah. Yang duk cerita hak mimpi tu, petua ni, yang ni, mimpi ni, semua main Islam based on apa? Berdasarkan kepada mimpi, berasaskan mimpi. Oh ni mimpi orang soleh, wali tu mimpi. Dia mula cerita wali mimpi, orang tu mimpi. Dah sekali dia mimpi, ustaz mimpi. Kita dah cerita tentang hukum hakam mimpi ni. Kita bukan totally deny untuk satu orang personal punya mimpi. Satu orang nak kahwin, dia mimpi syarat macam tak sesuai untuk dia. Ni nak mai bawa ajaran agama, Nabi titahkan awak kahwin dengan dia. Saya habaq kat dia, Nabi kesian dekat Muris ni, isteri dia Barirah ni, isteri dia dimerdekakan, dia hamba. Mula-mula dia sama-sama hamba. Isteri dia merdeka, bila merdeka dia ada pilihan di tangan dia untuk meninggalkan suami dia. Muris ni punyalah sayang kat Barirah. Dia ikut Barirah merata, dia merayu kat Barirah supaya balik pada dia. Barirah tak mau. Nabi kesian kepada Muris. Nabi kata, ya Abbas, kat apa saudara, ata'jabu min hubbi Muris Barirata wa bughda Bariratal Muritha. Kau heran tak betapa sayangnya Muris kepada Barirah dan bencinya Barirah pada Muris. Nabi kata kat Barirah, la raja'ti, kalau kalah kau balik kepada Muris. Kesian. Dia tanya, ya Rasulullah, tak Muris ni, wahai Rasulullah, kau perintahkan aku. Adakah Rasulullah perintah supaya dia balik? Nabi kata, wa innama ana syafi'. Tak, aku cadang, aku kesian kat dia. Ada kata la hajata li fi, aku tak perlukan dia. Nabi tak pasal.
Ni mainlah mimpi arahan Nabi. Arah dia. Ada cerita Julaibi, yang itu cerita lain. Itu ada satu bab yang kita banyak. Ini menunjukkan syaitan, permainan. Sebab itu hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Zana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih. Tanya soalan, ada soalan. Soalan tulis huruf sama. Sedekah subuh adalah sedekah yang amat besar pahala. Ya, sila Datuk jelaskan waktu afdal sedekah subuh. Adakah hanya selepas azan subuh? Kalau sedekah dilakukan sebelum azan tu subuh, apa dikira sebagai? Dia boleh, sebenarnya sedekah, manusia boleh sedekah pada apa-apa waktu sahaja dia boleh sedekah, dan sedekah mempunyai pahala yang besar. Saya tak tahu kenapa dia nak fokus pada sedekah subuh dalam soalan dia ni. Cuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan selainnya, dia menyatakan ma min yaumin
yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu adalah perkataan subuh. Dia kata ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada satu hari yang mana berpagi-pagi hamba-hamba Allah padanya illa malakani yanzilan, melainkan ada dua malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat tu kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang memberi itu ganti. Maksud kita bagi pagi-pagi lagi kita berbagi RM100, malaikat doa. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi kata Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah jadikan kawan yang kedekut ni hilang harta dia. Atas hadis ni ramai orang berlumba-lumba pagi nak bersedekah. Bila dia kata pagi-pagi, yusbihu, pagi, bila masuk waktu pagi, masuk subuh pagi. Bukan maksud sedekah malam, tak ada, ada juga. Maksudnya doa tu, dia doa bukan had waktu pagi je. Kalau dia sedekah pada pukul 12 tengah hari pun, doa tu lah juga untuk dia. Cuma lagi awal dia sedekah, lagi awal lah doa tu sampai untuk dia. Itu ya. Maka dengan itu mudah-mudahan kita semua bersedekah, dan ramai orang kita tengok jadi amalan dia selepas kalau kita pergi Masjidil Haram, kita pergi masjid negeri-negeri yang susah, lepas keluar daripada masjid kita akan tengok ramai orang dia bagi pada orang miskin yang ada di luar, kan? Ataupun dia tengok ada tabung untuk orang miskin, orang yang susah, memerlukan. Tak semesti orang susah tu dia nak makan. Ada orang susah, anak dia tak boleh sekolah, anak dia nak kena operation dan seumpama, kita bagi kepada dia. Itu termasuk di dalam makna sedekah ataupun pemberian yang menyebabkan Allah memberikan gantian yang besar kepada kita, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah.